Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ini adalah satu recording untuk kelas pada minggu ke-14. Okay, daripada 15 minggu. Okay, itu minggu depan minggu yang untuk presentation. So minggu ni adalah minggu terakhir untuk pengkuliahan dan hari Khamis ni tak ada kelas. Okay, dan you guys kena submit the project kan by 17 June. Okay, hari Khamis. So today is a special topic berkaitan dengan CGI, which is topik ni akan dimasukkan pada subjek CGI mulai SEM inilah, SEM depan. So right now kita tak masukkan secara official lagi sebab dalam teaching plan pun tak ada. So teaching plan ni akan dimasukkan pada SEM yang akan future punya student lah. Okay, but right now I just masukkan sebagai satu pengetahuan umum dan satu sesi special topic lah rasanya. Okay, but don't worry, benda ni tak masuk dalam exam atau sebagainya, just for the some understanding just saja. Okay, so saya akan sharekan saya punya screen. So untuk pada siapa yang baru datang, ini adalah untuk recording dan juga boleh rewind balik dan sebagainya. Okay, so apa yang saya nak masukkan di sini adalah nak kenalkan adalah satu topik berkaitan dengan game engine. Okay, so ini aspek dikatakan sebagai special topic. Okay, so special topic ni saya nak perkenalkan game engine ni dalam chapter yang terakhir dalam topik CGI. Okay, di mana kita sebut games kan, contohnya game. So the game ni of course melibatkan grafik. Okay, so bila grafik ni from the simple 2D kepada 3D lah. 2D dengan 3D je lah, mana ada yang lain lagi kan. Okay, so bila kita tengok balik, game ni dibuat menggunakan tools. Okay, tools dia adalah one of them is OpenGL. Okay, OpenGL ni dimasukkan dalam game engine. Untuk semua game engine lah, contoh game engine ada. Ni saya akan cuba buka sekejap. Saya kena share dia punya full screen ni. Macam mana full screen kena? Tak apa ni guys, nampak kot. Dia feed. Okay, feed page. Okay, just one feed page. So hopefully you guys dapat tengok view. Tak dapat view ke tak ni? Tak pasti dapat view ke tak. Just kena setkan balik. Share content. Screen 3. Okay, good. Saya dapat pastikan. Okay. So chapter 1, chapter daripada game engine, kan. So jangan confuse So ini adalah daripada orang kata apa? Daripada subjek game engine development, which is hanya byte saja ambil. Okay. So ini saja subjek introduction orang. So saya masukkan selip ke dalam CGI untuk kamu you guys tahu berkaitan dengan game creation untuk menggunakan grafik ni. Okay. So ini antara contoh-contoh game engine yang utama yang ada yang digunakan. Ada yang open for public to use dan ada yang kena bayar dan ada yang memang spesifik hanya developer itu sendiri sahaja guna. Contohnya game yang tadi dalam saya tak mention dalam ni adalah Frostbite lah from EA. Okay, Frostbite. Kalau saya nak search Frostbite tu, mana Frostbite? Okay, Frostbite. Okay, so Frostbite engine. Okay, so Frostbite engine ni daripada EA. So benda ni tak dapat di-download oleh kita lah. Itu satu lagi yang kalau you guys pernah main Assassin's Creed, Assassin's Creed dia guna apa dia? Unreal engine. Tapi Unreal engine ni dia tak, of course dia tak digunakan pula. Dia tak public tak dapat download lah. Dia hanya guna dalaman. So kalau you guys bekerja dengan Ubisoft kat mana yang ada paling terdekat? Yang terdekat ada dekat Singapura. Okay, dulu Ubisoft ni nak datang ke Malaysia back in early 2000, but during that time game punya orang kata apa, company tak berapa sangat ada di Malaysia. So they move to the Singapore sebab talent diorang cari 100 talent of the game programmers. So tak ada, sebab mostly mungkin time tu mostly kita punya programmer mostly on design lah, buat web dan sebagainya. So diorang move to Singapore. Right now Ubisoft Singapore. Okay, Ubisoft Singapore. Okay, so tak ada lah kat sini. Employee dia 350 orang. Okay, so dia buat Assassin's Creed dan sebagainya lah. Okay, tak apalah. Kita pun dah makin banyak dah game engine pula. Game developer makin ada lah sini.
Okay, so you guys pun boleh jadi as a game programmer, tak ada masalah pun sebab you guys dah belajar CGI and then ada you guys pun belajar VR kan, ada juga kan. So it's not just fully for the game punya proses kan. Okay, so back to this game engine. So game engine ada banyak. Yang paling popular digunakan di dalam contoh dalam pengajian contoh untuk for byte student adalah Unity dan Unreal lah. So dalam ataupun dalam community di Malaysia ni mostly yang kenal Unity dan Unreal Engine. Dua-dua ni ada OpenGL punya elemen Okay, so diorang masukkan mana diorang buat library atas library. Cuma basicnya library ni adalah diorang dah kita boleh drag and drop lah. Mana kita just boleh terus buat game kan, simple kan. So kalau you guys nak download better. Kalau komputer tu agak bagus, download kedua-duanya. Kalau tidak, downloadlah Unity pun dah boleh. Okay, sebab Unreal ni pun boleh tapi dia kelengkapan untuk Unreal, terutama Unreal sekarang, Unreal 5, Unreal 5 ni. Even yang 16GB punya komputer pun ada lagging. Okay. So mostly untuk guna Unreal Engine 5 direkomendkan menggunakan GeForce RTX yang 20 seriesnya, 2060 ke atas. Okay. RAM dicadangkan sekurang-kurangnya mungkin 32GB kot. 32GB RAM sekurang-kurangnya. Okay. Dan juga mungkin guna Intel 10 generation ke atas. Sebab Unreal Engine 5, okay, Engine 5 ni, okay, Unreal Engine 5 ni bezanya, Unreal Engine 5 ni kan, siapa yang tahu tu tahulah kan. Okay. Dia punya penghasilan game dia tu, okay, so this one, okay, memang sangat futuristik dan juga okay, kita tengok game ni. Nampak ni tengok ni gameplay. Bukan game, tengok gameplay is something you guys main lah. Tengok tu macam mana main game macam ni. Tak ke haru kan. Tu game macam mana, sang game macam mana. Okay. And of course lah, even kalau grafik kita power pun tapi kalau gameplay tak berapa bagus pun tak juga kan. Tak serta semua. Kerana storyline tapi dengan environment macam ni dan sebagainya, rasa nak tamatkan game pun nak tengok-tengok dulu lah sekeliling kan, macam nak tengok sekeliling, tengok. Okay. So this is kalau kata teknologi yang ada teknologi Nanite, N-A-N-I-T-E, okay. So tengok lagi. It's quite powerful. Okay. Satu lagi yang okay, yang dynamic lighting ni. Okay, di sini dah. Siap, ada Forest Unreal Engine 5 tu yang you guys. Okay. Okay, saya sudah terangkan kat ni kot. Okay, dah terangkan dah. So ni this one. Okay. Okay. Wow. Tengok hutan dia macam mana. Okay, ini untuk Unreal Engine 5. That's why for development purpose, mostly tapi juga boleh cari kat internet kat nanti kan. Unreal Engine 5 ni sangat orang kata boleh digunakan untuk memang high end game lah. Tapi untuk game-game yang simple macam Mario dan juga Unity pun dah mencukupi. Okay, sebab kita bukan target for the game tu. Orang kata apa, sebab kita macam you guys main PUBG, main game Mobile Legends dan sebagainya, bukan pentingkan grafik tu kan, pentingkan bahkan syarikat pentingkan dia punya dari segi income generation from the game. Okay, so it's not necessary yang game tu perlukan grafik macam game macam tu. Okay, so it depend on the company whether dia nak hasilkan game yang macam tu, sebab ada setiap satu dia tarikan. Macam game yang AAA ni memang mostly for yang game orang yang nak enjoy environment. Macam you guys main Assassin's Creed, siapa main Assassin's Creed Valhalla tu?
Oh, pemandangan dia open world-nya sangat cantik menyebabkan kita nak main dalam tu lama kan, dan kita pergi sekeliling dalam environment dan sebagainya. Dan yang terbaru contohnya Elder Scrolls 6 yang tengah dalam development, tak tahu dia tengah bangunkan lagi. So even sampai sekarang pun yang Skyrim tu orang masih main, okay. Tapi Skyrim tu ada diorang buat yang version mode dia yang boleh main dengan high end quality, okay. So ini itu engine, okay. So okay, kalau kita tengok game-game zaman dulu, contohnya game-game ni game-game yang zaman dulu tengok. Mostly game ni kalau you guys tengok pun 2D ni, 3D ni macam 3D game ni pun baru lagi sebenarnya. Okay, mostly macam zaman saya lahir, masih lahir 1985. Kalau kan dalam 30 tahun 3D game 3D game atau 2D atau 3D game ni mostly dalam 30 years baru muda. So maksudnya developer for the game punya ni mostly orang kata apa, gunakan grafik yang sangat rendah pada ketika tu, okay. So sebab tu dunia komputer grafik ni especially for game development, orang kata apa, sangat muda. So seusia saya je. So developer, programmer dia pun mostly kalau yang time tu umur 30, sekarang baru umur 50. Okay, 50 dari 60, okay. Diorang pun masih lagi orang kata apa, still develop game. So dunia game ni memang sangat baru berbanding bidang macam security ke, bidang network ke, macam itu semua bidang tu dah lagi tahun zaman 1990 lebih lah. Zaman World War 1 dengan World War 2 dah ada network, orang kata, ataupun World War 2 lah. Zaman 1940 dan 50 dah ada networking punya style kan, sebab internet kan, zaman telefon dibuat itu dah ada networking. So game ni memang lagi baru, sangat baru, okay. Dalam 30 tahun sahaja. So kalau orang tu time tu umur 30, yang buat contoh Xenon 2 ni 1990, developer time tu mungkin umur 30 kan, okay, dia buat game. So sekarang right now 30 tambah 30 dah nambah 60 lebih. So still yang orang kata apa, umur tu kan, okay. Dan bila kita buat game ni, contoh diorang mesti of course lah, diorang ada ni contohnya proses of buat game ni bukan sekadar kita ada tools untuk game engine saja. Contohnya ini contohnya untuk dalam pembinaan satu game Lost Planet okay, by the Capcom. Sebab Capcom ni one of the punya company local yang ada adalah Lemon Sky. Lemon Sky ada student you guys senior from Byte lah, student game ada bekerja dalam tu, mostly for the 3D punya animator lah, animation dan juga asset kan, okay. So diorang guna okay, time tu Lost Planet ni dia tak guna lagi ni apa, orang kata apa, macam game engine yang macam one all in one kan, tapi mostly combination of the various tools lah, okay. So this is Ubisoft Office dan sebagainya. So ni untuk development lah, tak ada apa, tak ada sangat skip, dia banyak yang skip, okay. So ini antara game engine yang kita tengok dalam itu dalam CryEngine, okay. Ini terus dalam Unity, okay. Ini dalam Game Maker, okay, Game Maker. So game engine ni, tujuan dia buat game, diorang buat game engine ni mostly untuk kita fokus on create game. Contoh ni game-game genre yang ada, genre orang panggil genre kan, genre, sport, role playing, action. Mostly concentration of game ni mostly pergi ke action dan juga adventure, okay. Dan juga vehicle punya simulation okay. Macam sport jarang orang buat untuk game engine dia based on apa benda kita buat game engine tu untuk sport tu jarang, okay. Mostly for the action, adventure dan juga role playing mungkin. Sebab tu kamu tengok dia punya proportion dia, action dengan shooter ni banyak sangat, okay. RPG banyak, racing, fighting banyak. Tapi in term of sport ni, walaupun dia banyak, tapi sport ni mostly concentration dia dekat game yang macam EA banyak hasilkan, macam sebab game untuk buat FIFA semua tu kan, diorang ada monopoli. Cakap ni game bola memang tak, kalau tak EA dengan satu lagi apa, PES lupa PES apa, development PES, saya tak ingat lah. Okay, PES, okay. Konami Sport. So Konami Sport ni pasti dia pakai game, dia pakai engine apa, mungkin juga boleh cari dah tengok, okay. So okay, so di situ kita tengok bahawa in term of game action dan juga shooter ni, kalau kita combine dulu ni dekat 40 lebih persen, okay. So don't concentrate on that lah. Tapi yang lain-lain tu sangat sikit lah. Contohnya macam
Children's Entertainment 0.5 je lah, game untuk kanak-kanak, simple je semuanya kan. Okay. Dan juga penggunaan support device. Right now bukan support, right now dah dari keperluan dah macam Oculus, HTC kan. Dan yang terbaru, okay, saya tunjuk you guys. Kalau you guys nak tahu lagi apa yang kepada yang tak tahu, carilah ke internet Microsoft. Okay. Tapi ni mostly for pembelajaran HoloLens kan. HoloLens ni macam mana? Okay, HoloLens ni je dia. Okay. So kita tengok untuk introducing HoloLens 2 ni kan. Okay. Dia some sort like VR punya device juga. Okay. So di mana contohnya mungkin motor ni adalah 3D model. So dia boleh gunakan actual model untuk apa? Simulate environment. So ini pembelajaran pada masa depan. Guna dia boleh tak salah reset. Okay. So, dia nak visualize kan, dia nak punya mungkin buat mana bayang besar ke kecil ke. Okay, itu yang sudah pembelajaran masa depan lah. So mostly for education purpose. That's why VR ni sangat penting lah. Okay. So antara komponen dalam tu adalah of course the graphics. Okay. Apa itu grafik mostly AAA punya graphics lah, ataupun orang kata apa, grafik yang very high quality lah. Okay. Ni Oculus zaman dulu, sekarang dah Oculus Rift S. Okay. Rift S3 ke 2 ke 3. Nak keluar yang baru lagi kan. Okay. So okay, kalau dalam game ni, okay, ni saya masuk sikit bab game. So dalam game ni dia ada macam, dia ada artis, dia ada game designer, dia ada producer, dia ada game programmers kan. So of course lah game ni fokus dia adalah orang kata apa, nak melahirkan pelbagai genre-genre yang ada lah. Sebab tu disebut sebagai first person shooter, third person action game, adventurous game, racing, fighting game and so on. Okay. Itu antara yang penting. So mostly saya akan banyak skip lah, sebab benda ni ada yang tak proven, sebab saya just nak glance through je what is the technology of the game ni kan, dan juga game engine dalam menggunakan CGI, terutama CGI kan. Okay. So, okay, ini sedikit history of the game engine. Okay, okay, Doom, guna sebenarnya Doom ni, untuk pembuatan Doom ni, diorang dah guna game engine, tapi mostly for themselves lah. Okay, so Doom engine diorang guna untuk develop Doom engine. Kalau you guys, biasa you guys boleh download Doom ni, Doom untuk main lah, bukan Doom engine. Sebab tu Doom engine boleh naik, so you guys boleh main game zaman dulu ni. Okay, antara the first game 3D yang ada, shooting 3D okay. So dia gunakan Quick Engine time tu, dan juga lepas tu lahirlah Unreal Engine. So Unreal Engine time tu pun mostly for themselves only. Kemudian dia orang kata apa, customize, okay. And then bila kita tengok sini contohnya game engine usability game mode ni, so maksudnya benda ni adalah satu, contohnya game engine tu, pembuatan game engine tu untuk apa, okay. Contohnya untuk Pac-Man contohnya, game cannot be used to build more than one game. Mostly kali ni pada zaman dulu mostly macam ni lah, dia buat satu game engine tu buat game tu je, untuk buat Pac-Man dia. Mana nak update Pac-Man punya version 2, version 3, macam tu je lah. Kemudian bila dekat tengah-tengah ni, can be mode to build any game in a specific genre. So sampai tu peringkat nanti macam Unreal Engine right now 5 dah, dengan Unity dah sampai tu peringkat dah boleh build any game type of game kan. So dah sampai ke tahap orang kata apa, very general game punya stuff lah. Tapi of course lah, each company ada diorang develop diorang punya game engine sendiri. Tapi bila kita sebut game engine ni, mostly dia cater on syarikat-syarikat yang sangat besar. Bukannya kita kata syarikat yang orang kata apa, syarikat yang baru hanya ada 10 orang tu memang is difficult lah.
nearly impossible. Bukannya not possible, it's nearly impossible sebab kita better fokus on buat game daripada kita nak buat game engine. So kalau syarikat besar tu memang diorang dah, contohnya lah macam Valve kan ataupun Ubisoft kan, diorang ni memang keuntungan syarikat diorang memang dah sampai bilion ataupun ratus juta setahun kan. Buat satu game yang sama je. Satu game ni ambil je Call of Duty 1, Call of Duty 2, benda sama. Itu belum masuk yang buy online lagi kan. Like macam company yang popular, company China tu Tencent company tu. Okay, Tencent apa nama dia? Okay, ni so this one is Tencent ni group ni dia antara game-game apa yang memasangkan, nampak tengok dia punya pendapatan pun 73 bilion. Okay, tapi dia ni banyak, mostly for internet related service including game dan sebagainya. So it's a lot of thing lah dia buat sini. So syarikat-syarikat besar ni, okay, so diorang fokus on create the game engine tu lah kalau diorang nak buat. Okay, so game engine ni macam saya cakap tadi is typically somewhat general specific sebenarnya, kecuali yang kita kata yang macam Unity dengan Unreal tu lah. So contohnya fighting game ni mostly diorang dah ada dia punya tools diorang untuk hasilkan yang sama lah, tapi diorang ubah sesuai sebab diorang dah buat game engine tu, mungkin tak dinamakan game engine tapi satu tools yang untuk diorang buat untuk update so character sebagainya. Okay, sekarang fighting game pun boleh gunakan Unity ataupun Unreal. Orang masing-masing dah boleh hasilkan fighting game sendiri kan. Ingat dulu masa main Street Fighter mostly 2D, so mostly kadang-kadang dia update benda sama je, dia update dia punya design je lah, design itu dia punya karakter punya quality image dan sebagainya kan. Okay, so however there is also great deal of overlap of all 3D games regardless of genre require some form of low level user input. So walau macam mana type of game engine pun dan game yang kita buat, still kita guna keyboard, mouse dan juga gamepad kan. Okay, so gamepad tu lah. Okay, so benda tu still kita gunakan orang kata apa, tools ataupun device yang dari dulu sampai sekarang masih kita guna, tak ada kita ubah. Jadi kita tambahan sekarang VR, kita guna kita punya our body, tangan kita untuk interact. Tapi but still the users of the game punya gamepad dan juga keyboard dan mouse tu mesti digunakan. Okay, ini first person shooter punya game, contoh Quake, Unreal Tournament, Half-Life, Counter-Strike, Call of Duty. Okay, ni in term of kita single player ataupun right now tapi first person bukan mana kita first person kita nampak kita punya senapang je lah. Okay, third person daripada belakang main PUBG tu kan. Okay, so contoh game. Okay, Uncharted ni kita sebut benda game-game yang kita single player punya game lah mostly, and then Tom Clancy dan sebagainya. Okay, so ini sedikit introduction berkaitan dengan genre-genre yang ada lah. So mostly first person shooter. Okay, saya nak lalu macam tu saja kan. So first person shooter of course dia mostly concentration dia on illusion of being immersed in detail. So concentration kita nak detail environment tu sangat penting lah untuk first person dan juga third person. Okay, itu yang lebih penting. Dan juga selalunya teknologi yang paling penting adalah dia renderkan 3D punya world yang sangat besar ataupun yang sangat detail, kemudian responsive camera kan, dan juga shooting mechanism tu mesti dia tinggal, itu first person shooter punya game. Okay, kemudian in term of high fidelity animation, mana nak tukar senjata ke dan sebagainya, dan macam kita main Battlefield dan game ni lah, macam tu ni game Tom Clancy ke Call of Duty ni, tak ingat ni. Okay, so itu kriteria yang dia bangunkan. So mostly kalau yang game-game macam ni dia memang pakai high-end graphic lah, sebenarnya tunjuk efek tu. Ni Battlefield kerana ada few weapons yang sangat detail, nampak detail-detail of the weapon kan. Okay, and then juga forgiving player character motion pun ada. Ni some component of FPS game lah dan sebagainya. Ni Assassin's Creed ada, yang ni God of War. Okay, so God of War ni yang ending ni nak habis dah. Habis dia masa antara scene yang last ni. Okay, and then ada kalau yang online pula, dia boleh, bila online disebut online ni kita tak boleh fokus on the graphic sangat, so kita concentration on the gameplay je, mana mekanik dia. Okay, and then okay,
kita move to the platformer lain pula. Dia another third person game. Ni kita anggap yang orang kata apa, first person dengan third person lah kot, sebab dia mostly sama. Tapi kalau other than the third person dan juga ataupun platformer, okay, macam tu Sonic ke apa ni game ni, Picture of Ratchet and Clank Culture, ataupun ni apa ni nama ni, ni dalam Yoshi. Okay, Yoshi Crafted World. Okay, so Yoshi Crafted World ni dia dalam Switch. Okay, Switch. Siapa yang ada Nintendo Switch? Okay, ni pun saya minta anak saya main, tak sampai taklah habis sangat sebab mostly sampai tu peringkat tu macam sama je, better bosan. Tapi this type of platformer game yang kata apa, generation yang style baru kan, bukan kita sekadar kita macam zaman dulu kan, kita lalu lompat dan sebagainya. Ini ada dia boleh interact dengan di belakangnya dan di depannya. Okay, dia macam satu game third person juga, tapi still platformer, bergerak ke kanan ke kiri, okay, atas, tapi boleh gerak ke depan ke belakang juga. Okay, and then focus on technology, style puzzle, follow the camera, follow the character kan, dan sebagainya lah. Fighting game, okay, fighting game ni mostly banyak animation sebenarnya, okay, nampak fighting animation sampai tingkat kalau kamu tekan AAB kan, AAX, itu Xbox, kalau itu ada X dengan O kan, X dengan O bukan PlayStation kan. So and then accurate hit detection ni depend juga. Katakan nak kata accurate hit detection ni taklah sangat, tapi dia pasti pakai boarding box kan. Okay, user of combination button, okay, button, okay, and crowd, okay, ataupun kita guna static background. Selalu crowd tak ada sangat, tak penting pun, lawan je kan. So untuk ini ada antara benda-benda yang penting lah. Advanced technology kalau ada pun dia punya in terms of hair, animation dan sebagainya, dia fokus je banyak dekat animation sebenarnya. Dia taklah simulation sangat dia guna, okay, sebab kita pakai hit button tu, kita tekan dia punya tu, dia akan laksanakan arahan tu dan sampai tu peringkat semua akan pakai skeleton yang sama je. Dia tukar karakter tu punya ni je, dan karakter tu ada dia dah siap-siap. Kalau skill ni dia buat macam ni, skill ni buat macam ni. So dia akan assign lah, dia buatlah dalam tu ada 500 skill. Okay, karakter ni ada 100 skill, karakter ni ada 120. So dia dah buat siap-siap, dia dah assign siap-siap, dia dah buat motion capture siap-siap. Dia masuk sama right now pakai motion capture lagi smooth kan. Itu yang berlaku lah. So mostly dia dah concentration dia on animation, but of course grafik dia bukan jugalah. Dia tak pakai fizik yang dia sangat, okay. And then racing game, racing game ni mostly kalau game yang macam game creator, ini betul-betul perlukan fizik dia advance sikit, tapi dia still tipu jugalah, tapi dia advance sikit, di mana start dia ada cala sikit ke, sebab dia in term of control tu kena, supaya bila gerak sikit dia dah macam ada reflect. Itu yang paling penting digunakan. So ini in term of car simulation memang dia game fizik dia agak realistik sedikit, okay, berbanding yang lain lah. Tapi ingat dalam game takkan ada fizik yang sangat real lah. Dia calculate pakai matematik, memang lagi lambat lah game tu kan. So dia akan pakai still fake fizik, but ada tambahan lah sikit bagi dia nampak macam orang kata apa, still nampak macam dunia fizik luar. Sebab game, ingat, game is for entertainment and not for the serious business. Medical, yes, kena betul serius, pakai simulation yang memang sangat accurate, 0.0 mungkin nanometer punya accuracy. Sebab kena bedah jantung, bayangkan bedah jantung secara maya kan, online, pakai HoloLens, bedah jantung kan. Tapi yang buat tu robot yang buat, tapi kita buat. Tapi mungkin robot ke sana beritahu sensor, dia update dekat sistem supaya sedia masa tu, dan juga itu kena bergantung juga dari segi connection. Banyak benda, network semuanya, bidang macam kata VR type business ni kan, dan juga simulation ni semua. Orang kata apa, sampai tu mereka dia perlukan bandwidth yang sangat betul, yang inilah yang betul, okay, yang bagus untuk dia boleh secara dari jauh kan. Dia tak kena pakai sejen tu, kena datang situ, okay. Okay, itu yang paling, maknanya medical still a challenge, still ada dia punya orang kata apa, drawback untuk lakukan secara maya lah. Still dia orang kena, cuma ada benda untuk learning memang maybe boleh, untuk tengok, untuk kena pasti okay, ini jantung, bahagian jantung apa sebagainya kan. Itu boleh lah pembelajaran secara maya, mana sebab takkan dekat rumah dia macam mana nak visualize kan. Sebab tu right now dah ada 3D punya ni, dia boleh zoom, itu ada pembelajaran. Dan betul bayang kita pakai HoloLens, nampak jantung dia besar kan, sebesar-besar alam pun boleh.
Oh, ini saluran darah. Saluran darah tu jadi besar apa? Besar tong gas. Sedangkan dalam ni berapa mikron, berapa millimeter je, tapi besarkan supaya besar tong gas. Okay. Betul dia buat journey to the heart of the human brain. Oh, lagi dahsyat lah. Itu betul pembelajaran dia, maksudnya kan dia dapat kaji flow of blood. Itu boleh for learning purpose kan. And then of course for practical nanti dia akan buat kemudian practical. Sebab tu macam flight simulator. Sebab simulation yang paling antara yang awal flight simulator lah. Zaman dulu pun dah ada banyak kan. Okay. Ni tu of course kan sebagainya. Ini yang paling stimulus tipe grafik Mario Kart. Ni orang suka main dekat Switch. Okay. Ni contoh kereta dan sebagainya. Okay, various tricks are used to rendering distant background element. Okay, so in term of the teknologi ni kita sebagai culling system. Dalam grafik ada dalam culling system di mana kita takkanlah nak load seluruh alam tu kan. So kalau ada contohnya sampai satu nak kita buat satu Melaka ni lah, visualize. Tapi kita akan buat satu Melaka tu, tapi bila kita run that simulation, apa yang mata kita nampak je dia akan renderkan yang betul-betul actual. Okay, so dia macam mengenai culling system. Yang belakang tu dia tak render lagi, dia tersimpan dalam memori. Kalau dia simpan semua load dalam memori, jam habis. Okay, so dia akan contohnya RAM kita ada 64 GB RAM, dia akan upload yang berradius mata kita boleh nampak, dan yang belakang tu dia guna macam gambar yang high quality gambar je. So kita nampak jadi menarik sejauh mata memandang kan. So jangan tak pergi sana lagi kan. Okay, bila kita masuk di region tu, dia ada kan macam ada region lah kan, masuk region tu baru dia akan load. Itu cara dia, itu dia sebagai, itu pun adalah salah satu orang kata apa, bidang area research dan sebagainya. Apa yang bezakannya? Sebab ikutlah, sebab ada orang guna untuk nak percepatkan, ada nak accurate kan, ada nak supaya dia orang gunakan, bila orang gunakan the algorithm, sebab tu ada banyak algorithm tu. Bila gunakan algorithm A, kata algorithm A, dia boleh bagi nak guna RAM tu sikit je. Okey, walaupun sebesar mana pun RAM dia guna dalam 1 gig je. Okey, tapi mungkin ada drawback dia di mana dia tak boleh guna sebarang, orang kata apa, dia tak boleh guna texture yang high quality dekat gantikan gambar-gambar kat belakang tu. So dia kena pastikan dia kena buat bangunan tu sangat tinggi ke supaya bila orang tengok okey, dia tak boleh melompat lah game tu, dan dia hanya boleh travel macam orang biasa lah. Tapi kalau dia buat game macam Spider-Man, tu kan boleh nampak sejauh mata memandang kan. So itu kena fikirkan algorithm lain lah. Okay, so and then camera system ni lebih kepada sistem viewing tu. Dia tak guna lah loop stage tu kan. Dia kena main trick dan juga tips sikit. Sebab kadang-kadang takutnya bila kamu pusing kat dinding, tiba-tiba tertembus dinding tu kan. Macam mana tu? So kena ada somehow good algorithm untuk for the camera. Tapi di sini tak, untuk mau camera system dia tak ada sangat dia kata research untuk mau camera. Tapi semuanya berkaitan dengan viewing lah juga benda ni. Okay, ni game zaman strategi zaman dulu. Okay, ni untuk strategi. Strategi game dia tak fokus on the grafik sangat. Okay, so that's why bila in term of game ni, grafik ataupun dalam dunia grafik ni dia ikut keperluan. Simulation of medical memang yes. Kalau game strategi kita tak pentingkan grafik sangat sebab kita pentingkan dia punya game punya ni macam ni, dia punya elemen macam ni. Ingat ni game, siapa main game Age of Empires ni zaman sangat lama ni, zaman sekitar tahun 2000, awal 2000. Rasanya right, during that time you guys maybe dah tadika kot ke belum tadika, tak tahu lah. Okay, dalam awal tahun 2000 ni tambah Command Conquer ni, zaman saya main, masa saya main tu saya dah ajar bukan dah ajar lah, mungkin sekitar menengah atas lah, kita 4 atau 5 kot time tu. So dalam umur dalam 16-17. So 16-17. So dalam sekitar tahun 2000-2002 tu kan. Command Conquer bila saya tengok Command Conquer Age of Empires lah, Age of Empires. Rasa betul. 1997 betul. Okay. Time, okay. Yang tu pula 1999. So during that time saya umur 14. Okey, dalam 14. Okey. So lama dah. Agak lama dah, 22 tahun, 22 tahun. Okey. So dengan you guys kot, you guys time tu baru lahir kot. Okey. So and then bila pergi ke massively multiplayer online games ni, and of course lah kita tak boleh nak fikir
Grafik lah sangat. Okay, in term of grafik, nak buat game yang grafik, kita nak buat macam tu, nak buat game online, nak buat game untuk online, kemudian kita bantai grafik yang sangat high end, habis lah. Dah lah, selalunya memang betul lah, grafik tu kita simpan di dalam komputer user kena download dan download, simpan texture semua dalam komputer. Apa yang dihantar masa networking, dia hantar koordinat je, kemudian the mesh data. Sebab tu kalau ada hack kan, data kat server lain, data kat kita lain, kita cuba hack kan supaya ada item tu ada banyak kan. So nanti dia akan detect, dia mungkin block. Tapi sistem diorang dah, of course dah. Lepas tu kita tak nak purely hack macam tu je. Okay. Macam zaman saya dulu, zaman sebelum wujudnya PUBG semua tu, of course yang main time tu Counter Strike, Dota 1 from Warcraft. World of Warcraft pun tak wujud lagi. And then apa lagi time tu, Ragnarok Online. Siapa pernah dengar Ragnarok Online? Sekarang ada banyak private server. Okay, time tu memang ada Ragnarok Online, main game online time tu. First daripada South Korea. Okay, time tu sekitar tahun 2003. Dia baru masuk Malaysia, and then dia tutup dah sekitar tahun 2000 berapa dah dia tutup dah. Siapa main dalam tu 2-3 tahun je. Bukan dulu 4-5 tahun, lepas tu banyak kan private server lah main. Bagus, cari Ragnarok Online. Kalau you guys tak tahu benda tu, cari kat sini. Ragnarok Online. Ni Ragnarok Online, siapa pernah dengar logo ni? Ni masa zaman-zaman dia. Okay, macam ni lah. Ada war, ada ni semua, ada punya peperangan antara guide dan sebagainya. Oh, memang tu zaman, orang kata zaman main game lah time tu. Okay, dan kita orang pun main time tu pun, zaman kita tahun 2003-2004, time tu paling laju pun streaming 2 megabyte je kot. 2 megabit per second. Tak ada macam Unify sekarang 800 megabit per second dah tak ada. Tapi kalau kita kan beza sekarang dengan dulu, contohnya tahun, sebab 800 ni pun saya sekitar 2015-16 kot ada. So dalam masa 10 tahun 2 megabit ke 800 megabit. So dalam masa 15 tahun, 10 tahun dah, anggap 10 tahun kan dah kembang dunia internet. So maybe tahun 2025 nanti, tapi cabaran sekarang bukan in term of network tu, coverage tu tempat. Sekarang ramai right now bukan semua orang tak ada duit nak ada bayar internet, tapi masalahnya coverage tak sampai. Tak guna juga kita contohnya kita mungkin internet tu laju tapi kawasan ni tak sampai. Bukan tak mampu, tapi masalahnya dia tak sampai. Contoh di kawasan-kawasan, banyak kawasan di Sabah kan. Bahkan ada di Melaka ni pun ada. Ada kawan ni, kawan saya pun, you guys punya TDPP lah, okey. Pun internet nak masuk pun susah. Okey, so coverage itu cabaran sekarang adalah coverage. So rasanya dia concentrate on the tingkatkan coverage, okey. Supaya boleh lah main online sama-sama kan, contohnya lah. Okey. Tiba-tiba masuk Ragnarok Online, saya keluarkan Ragnarok Online. Okay. Kemudian another one yang Risk Your Life. Ni pun sama juga, Risk Your Life. Okay. Kemudian keluarlah World of Warcraft masa 2004. Okay. 2004. Ni asalnya Warcraft 3, The Frozen Throne semua ni. Kemudian masa Frozen Throne ni keluar, diorang buat Dota 1. Dota 1 ni sebenarnya map. Kemudian dah ramai main buat dia perkenalan, sekarang dah Dota 2 dah. Okay. So diorang dah Warcraft ni nampak ni pendapatan diorang dari game online ni banyak. Macam mana diorang dapat duit? Yalah, you guys beli in-game item kan. In-game item tu you guys beli. Benda free tapi dalam item tu nak beli. So yang kaya belilah. Kan, beli. Kadang-kadang harga dia mungkin dalam $1 je. Tapi cuba kamu bayangkan $1 kalau sehari orang 1 juta orang buat $1. Tak ke $1 juta dah dia dapat. Okay. Esok beli $1. Alah, $1 je. Tapi yang belinya setiap kali ni $1 juta. Okay. Tiba-tiba ada benda khas. Harga hanya $5 saja beli armor ini kan. Contohlah kan. Okay. Itu cara online game. Sebab tu dia berkembang. Okay. Ini antara game-game lain. Game online yang lain. Okay. So, okay. Ada genre. Okay. Ni genre lain. Contoh sports, role playing game. Ini tak mention. Puzzle game. Non-electronic game, kesian lah game chess game, checker, semua game-game. Siapa tak main, kamu tak main ke game-game yang macam orang kata apa, game lama-lama ni kan, web-based game kan. Ini juga on, mana game ni pun banyak ditinggalkan dah, kesian. Sebab kita dah masih main PUBG kan, Dota 2 semua je kan. So mainlah juga game chess, game. Saya suka main game ni sebenarnya, game ni. Tak tahu you guys main ke tak? Apa main game ni? Ada suka main. Kalau saya suka main game ni sangat bagus sebenarnya. Dia main,
kita nak kena macam main macam checker juga, makan tapi siapa dapat yang paling banyak dia punya bilangan, kalau contoh hitam tu banyak, hitam tu lah menang. Okay, dia pakai strategi juga. Okay, so Risa suka main game ni. Banyak ni kat online pun ada main, dekat apps pun ada kan. Dia Reversi atau Othello tu okay, sama lah. Okay, sama je. Dia tak ni sangat. Okay. Tapi right now dia dikenali sebagai Reversi game. Okay. Dia main online pun ada. Okay. So ni some history lah berkaitan dengan Unreal Engine. So saya pun tak ni sangat. So dia start from 2004 and then right now Unreal Engine 5. Okay. So ada Half-Life Source Engine, Microsoft SNA Game Studio, so ada commercial game dan sebagainya. Ini antara core system berkaitan game engine. Kamu tak tahu tak apa. Ini orang kata apa? Komponen apa yang ada dalam game engine ni. Contohnya dalam game engine tu ada collision resources. Okay, maksudnya kita gunakan Unity, dalam tu kita boleh select je collision apa nak guna. Itu yang dimasukkan dia punya elemen apa dalam tu. So banyaklah benda tu ada dalam ni. Okay, dalam tu pun ada boleh support ni, in terms of support, dia boleh support boleh buat apa. So ini banyak-banyak lah. Ini mostly dekat pancangan dekat peringkat dalam development yang nak buat game engine tu. Okay, siapa yang ambil subjek game engine dalam game byte dia kena tahulah. So diorang kena tahu few of these things lah. Okay, tapi ada sini nampak partial subdivision yang kita dalam collision tu kan. Okay, ada collision lagi mana? Mesti dalam ni lah. Okay, and then show gaps, game specific subsystem dan sebagainya. Okay, lain-lain ada kat. Okay, ini contoh dalam game scripting, visual scripting ni. Visual scripting dalam Unreal dia guna visual scripting. Kita macam boleh sambung-sambung, tak pakai coding, kita pakai sambung-sambung macam ni je. Okay, tapi boleh je dia tak nak guna yang ni, dia nak guna by coding pun boleh, by line, by each line by line dia nak code macam biasa kan. Okay, sebelum tu saya nak tunjukkan satu benda yang ni antara ya. Okay, okay, ni saya ringkaskan game engine tu ada kat mana. So game engine ni antara between application dan juga game yang keluar. Okay, so itulah game engine ni. So application ni of course lah kita punya Unity lah. Okay, Unity hasilkan game kan. Application dia buat gunakan software, gunakan Visual Studio, hasilkan game engine. Game engine ni kita gunakan untuk hasilkan game. So sebelum ni application terus kat game, gunakan Visual Studio hasilkan game terus. So dia buat game engine di tengah-tengah supaya kita boleh memudahkan programmer ataupun developer, game developer. Kan untuk guna, programmer pun boleh guna. Okay, and komponen-komponen dia ni dia ringkaskan lah. Nampak? Betul tadi susah sikit kan benda dia. Ni kan. Ni dia ringkaskan. Input, grafik, GUI, AI, network, physics, script and sound. Okay. Ni yang dikembangkan lagi. Sama macam tadi lah. Ni dah naik teknologi from Unreal Engine. Input, okay. Okay. Keyboard, gamepad, mouse, accelerator dan sebagainya. Now di PS5. PS5 siapa yang dah dapat dah, bagus. Siapa yang tak ni, kena tunggulah dia punya pre-order. Pre-order pun selalunya akan habis. So susah lah sikit right now. Saya pun tak dapat lagi sebenarnya PS5. Sebab saya sebenarnya tunggu sampai bila dia dah ada dekat on the shelf dekat kedai, baru saya akan dapatkan lah kot. So which is saya rasa nak possible kot until mungkin sampai mid 2022 kan. Muncul lah Sony masih keluarkan game tu mesti ada dekat PS4 dan PS5. So still ada. Selagi ada support, selagi tu akan digunakan lah. Cuma nak beli juga PS5 tu cuma tunggulah nanti kan, sebab still tak dapat on shelf. Still masih kena pre-order. Dia bukannya ad hoc ada. Ni mostly sebab komponen chipset. Komponen chipset ni maksudnya untuk syarikat menghasilkan unit-unit tu kan, dia orang kekurangan ni lah, kekurangan bahan mentah lah, bahan material. So mungkin syarikat Dell atau Sony minta komponen chipset ni. Syarikat chipset pula contohnya Infineon nak dapatkan raw material tu, contoh dapatkan silikon pakai apa, pasir. Pasir pun tak cukup. Bukan tak cukup, sebab bilangan tangan nak buat hasilkan silikon tu terlalu, silikon wafer dan macam bentuk bulat tu terlalu banyak sangat diperlukan kan. So input tu orang kata pengeluaran tak banyak tapi permintaan banyak. So harga pun ada naik sikit. Naik sikit je, tak naik banyak lah. Sebab time COVID kan,
reduce punya workload, work punya staff working dan sebagainya. Banyak peranan penting lah. Okay, so ini antara game engine yang selain kita guna game engine, kita gunalah 3D tools yang lain dan juga tools yang lain untuk handle dia punya, mostly for buat grafik lah. Okay, engine pun, game engine pun kan sound, in term of internet networking punya data pula, orang kata apa, sistem kena ada, physics system, collision, of course collision kena ada. Okay, kita just pakai dan terus guna, dan kadang-kadang ada third party punya ni install dalam game engine tu juga. Okay, so which is quite good lah. GUI pun ada support, bahkan kita boleh download dekat asset of the game engine itself pun dah ada. AI sistem tu dia dah boleh guna, dah ada dalam tu, kita just ambil je. Okay, so scripting, ni contohnya. Dia mostly kalau macam Unity dia guna C#, kalau Unreal dia guna Blueprint. Okay, tapi Blueprint dia guna C++ juga Unreal ni. Tapi mostly gunakan Blueprint ni. Okay, commercial game engine contohnya Unity, right now dah 2021. Okay, so ni contoh lah. Okay, so contoh game. So bila you guys, tunjuk sikit, bila you guys download game engine kan, contohnya mana dia, GitHub, game launcher. Okay, okay, kita launch ini file ni. Okay, so kalau kita tengok kita punya ni, sebab sini pun agak berat, bayangkan. Okay, memori yang saya guna right now dah ada 12 gig. Okay, available dalam, masih dalam hampir 20 gig sebab saya 32 gig. Okay, so kita cuba launch. Okay, file ni dia early access ni, maksudnya dia tak boleh buat untuk commercial release punya game. Maksudnya kita boleh cuba try je. Kalau dia loading kat screen yang lain tak apa. Saya share screen yang satu lagi . Okay, bagus ni, pergi sini. Ini Unreal Engine 5. So banyak boleh buat. Okay, so contoh saya nak buat sini satu game lah. Tapi mostly game. Saya pergi ke third person. Okay, something to create. Okay, okay, dia dah ambil 1 gig. Mana Unreal kita? Okay, dah guna 700 MB. Okay, ni tu. Oops, mak. Okay, so kita dah load. So kita masa team ni of course dah banyak makan. Okay, so jap. Okay, Unreal ni, okay, dah satu tempat kedua lah. Okay, so kita cuba play. Tengok. Wow, agak lagi juga sini. Okay, sebenarnya boleh tukar ni, sebabnya kita setkan dia punya orang kata apa, dia punya set preferences ni kita terlalu tinggi. So saya tak biasa sangat dengan Unreal sebab mostly dalam dan untuk Unreal Engine dalam jabatan Encik Nazrin dan juga Encik Nazrin mostly guna Unreal. Okay, dia seorang aja yang guna Unity, saya dan juga Dr. Uka dan juga Dr. Luffy. 3 orang. Okay, ada seorang lagi, ada Dr. Adri. So this only 5% je yang guna game engine ni dalam ni sebab benda ni tak tahu sebab benda ni is for game kan. So that's why tak banyak lah. So kita tengok grafik dia ni. Saya tak tahu kat mana. Okay, edit setting kot. Lah. So kalau kita nak develop environment, mostly kalau kita contohin di sini kan,
nak buang-buang ni. Kita cuba nak ni lah, landscape kita nak fill landscape material apa kita guna. So kita pilih material kita rumput lah, rumput. Okay, kita fill world lah. Okay, tunggu sekejap, lambat sikit. Alamak, mungkin somehow ni ada something wrong ni. Send and close. Sedang juga, sekejap kita tengok. Somehow kadang-kadang ada malfunction sikit, dia akan terkeluar. Okay, kita start balik. Mana person project? Mungkin tak save lagi tadi kot. Person sebab dia terlalu berat, itu menyebabkan saya taklah guna sangat dia punya Unreal ni. Better you guys boleh download, gunakan Unreal 4 dulu kalau nak, kan? Kalau dah susah nanti. Tadi regress. Yes. Kalau tak ada masalah lah. Yes. Kalau besar sikit lah. Okay, kalau kita run. Buat sikit. Okay, kalau you guys perasan, dia ada macam-macam macam tu kan. Okay, alamak. Okay, contohnya RAM. Okay, buat RAM. Senang, simple ni RAM dia. Yeah, senang lah nak buat dia punya macam ni. Tapi nampak tak semua, nampak tu sebab okay, ni sebab kita main taram je, so dia tak nampak ni sangat lah. So okay. Wah, kalau kita jatuh mati tak? Okay, tiba ni dia tak set pun apa-apa yang berlaku kalau kita jadi apa-apa pun. So dia macam memang dia condition dia memang terus ni lah. Tak ada apa pun kan. And then apa lagi kita ada? Rumput. Okay, foliage ni dia macam benda lah. Okay, kita pergi ke kita punya karakter kita. Mana karakter kita? Kena okay, ni karakter kita. Okay, cuba so ini yang starter content. Okay, tengok props dia kursi lah. Okay, yes. Okay, semua ada nak gini. Yes. Ada test. Okay. Ni Redis dah jap saya kena Redis kena tukar jap ni besar sangat ni. Plus ni juga.
Missing dia sendiri je. Ni hilang ni dah, habis dah hilang pula. Yes. Okay, sekejap lah. Rupanya dah ada satu dalam ni konten. Okay. Padan lah. Dah hilang lah tu satu. Saya dah hilang dah. Apalah, kita ambil table ni. Aku ada. Okay. Silap sikit. Lama tak guna, itu masalahnya. Okay, tak apa. Saya nak sekalkan benda ni lah. Doc in there. Okay, good. Bawah. So, fill. Pin. Nampak dia ni random. Maksudnya saya buat macam ni. Dia random add the stuff lah. So kalau kita ada ni, tengok lah. Nampak. Tapi tak ada collision lah. Kita kena enable collision dia. Okay. Apa ni, update apa ni? Not now. Okay. Dah ada. So single. Okay, nampak ni single lah. Satu. So kalau nak huruf H, masuk boleh tambah banyak lah. Boleh tambah benda ni. You guys boleh download asset ni, tambahan ada banyak dekat, boleh carilah dekat bahagian dia punya store dia, sebelum sini. Mana sebenarnya dia punya store dia, dia punya ni Unity dah dia punya mana ni asset store dia. Mana dia punya platformer tu tadi Yeah, this one. Okay. Ni. So you guys boleh cari kat store dia ni. Ada yang free. You guys boleh cari pergi kat bahagian store tu. Ni New World Building Features ni ada, bahkan you guys boleh download dan guna. Store dia. Okay, place kot. Lambat sikit lah. Okay. So this one saya nak tengok tak ada collision dia ni. Okay, no collision, kita letak block all. Okay, so cuba kita pergi tengok. So tak boleh, nampak? Tapi ni boleh. Boleh. Okay, dia start satu. Dia okay, dia apply untuk semua. Nampak? Tapi dia atas je tak? Dia nak nampak. Kalau you guys tengok, kadang-kadang tak ada yang dekat pun sebab apa? Dia pakai box ni, nampak? Kenapa? Patut boleh sampai rapat ke meja tu lah, tapi kenapa tak ada rapat? Sebab mostly dia pakai default, dia pakai bounding box. So bila pakai bounding box tu dia botak je lah kan. Itu yang berlaku lah. Okay. So mana asset store tadi? Okay, ada banyak. Dah convert to RM dah, nampak? Banyak ni. Kalau you guys ada duit boleh download. Ni ada bawah. Free for this month. Adalah, okay lah kan. View all free product. Okay, dia duit tak ada kan, nak beli kan. So kalau tak ada duit beli, kita beli yang ni. Okay. Kau usah gunakan duit je lah. Kan. Ni cantik je dress ni kan. Ni grafik ni. Ni pun bagus. Ni market ni lah. Kereta pun boleh download. Buat game kereta kan. Okay. Ni material. Material guna-guna untuk buat grass semua tu kan. Lodi. Okay, banyak ni. 17. 338 unit. Benda free. Boleh. Nak bayar. Okay, jom.
Yang bayar punya banyak yang ni kan. Apa yang paling the top one? Tak tahu top one mana satu kan. Mungkin Megascan ni power ni, Megascan ni. Okay, Megascan ni orang kata apa yang high quality punya texture ataupun material. Okay, contoh tengok Wow. Ini kamu boleh pakai je. Dia start sekali dengan texture dengan benda kita ambil drag and drop je. Okay. Tapi tengok support mana. Tu support ni. Tak tahu version 5 support ke tak. So kena tengok yang version 5 lah. So kena filter out lah. Okay. Okay. So bawakan. So in term ni game ni tak ada scripting apa lagi. Dia mostly kosong je dah. So kalau nampak kita kena buat lah. Dia punya contohnya kita boleh pergi kat sini. Kita kena add blueprint je lah. Okay, blueprint ni kita tekan blueprint dia, kita kena sangkutkan dia punya player. Contohnya player ni. Player kita. Nak actor. Okay. Okay. Ni dia ada blueprint dia. Blueprint tak ada. Tak ada script kat situ. So kita tak script kat dia kalau dia jumpa barang apa nak kena buat dan sebagainya. Okay. Itu dalam musik on the ni lah. On the object itself lah. Okay. So untuk person ni ni antara mesh objek yang boleh diguna lah. Okay, so itulah sekadar kalau kata satu lagi unit kalau untuk Unity pula, saya tunjukkan Unity pula. Okay, saya buka Unity Hub. Announcement. Buka sama. Okay. Contoh kita buka sana, kita new lah kan. New. Silap. New 2001 lah. Okay, project game CI kan 2D. 3D tak tadi template. Sebab sebenarnya dia ada template-template yang kita boleh gunakan juga sama macam Unreal lah. Okay, kita just boleh pilih dan kita guna je. Okay, ni contoh lain. Kita mahu AR, VR pun boleh kita pilih je. Okay, so di sini satu 3D. Okay. Tunggu dia loading sekejap. Okay. Cuba kita tengok berapa memori digunakan sekarang. Okay, Unreal dah kat 3 gig dah guna. Okay, biar dia tak buat apa-apa ke, kita hanya drag beberapa few item saja. Okay. Hanya few item saja. Saya akan tutup lah, kurang dia mengganggu lah. File saja lah. Save selected, save je lah. Okay, kita tutup. Kita tutup. Okay. Saya pun ada beberapa tutorial berkaitan dengan Unity, you guys boleh tengok dekat sebenarnya YouTube lah. Okay, so you guys boleh tengok di sini sebelum nak buat itu YouTube. Okay, your videos. Playlist. Mana ni Unity Cepat channel. Okay, this one. So you guys boleh tengok sini pembelajaran Unity. So mostly ni this one yang sebab masa tahun lama dah ni, masa tahun lepas. Okay, so mungkin ada update few things saya akan gunakan di 2019.3. Lambat pula So kita tunggu tu, kita tengok.
Agak lambat juga ni. Dia tak download apa pun, tak pasti apa yang dia lambatkan sangat. Okay. Ya, yes, tiba cepat balik. Okay, so ini ramai. Okay, oh dia kata ni, dia new version bla bla bla. Dia download. Kemudian nanti kang. Okay. So ini yang berlaku, dia beza dia dengan yang abang kata apa? Andil dia ada template tentu kan. Yang ni template dia macam ni je lah. Dia tak ada lah sangat apa-apa pun. Okay, selalunya apa yang buat, kita kena letak game object. Tadi objek kita minta buatlah dia punya terrain. Okay. So ni terrain dia. Okay. Kita nak ubah slide sikit tak depan ni. Okay. So terrain dia ni kita boleh adjust dia punya material lah. Masalah asset kita pun tak ada apa. Okay. Kita boleh component asset kita boleh add lah. Okay, ada tak sebarang asset? Aktif ni lah. Tak apa, kita guna ni pun tak apa. Kita buat cube kan satu. Okay, contoh cube. Okay, lepas sikit. Dunia tak ada asset lah kan. So kita boleh gunakan macam 3D juga, macam guna 3D tools. Kita besarkan kan. Okay. Okay. Kemudian kita letak satu karakter ke. Okay, kita letak new. Karakter tak ada. Dia untuk version ni banyak karakter tak ada. Kalau version mostly yang sebelum ni memang ada. Okay. Satu spear ke. Okay. Okay. Asset kita tak ada lah sebarang any texture lagi sebab dia pun tak provide ni. Mostly saya rasa ni sebab sini ni sebelum download dia punya version baru ni. Mesti tak banyak lah. Tak nak kita kena cari the source. Okay. Okay, macam manager. Okay. So, search online. Okay, sebenarnya kita pergi website dah sekarang. Sebelum ni dia access dia, macam masa 2019 masih boleh dia access melalui tu. Sekarang dia tak buat macam tu dah. Dia kena pergi ke sini. Okay, shop now. So asset. Okay, 3D. Okay, so ada banyak lah yang ni, yang free ada tak? Free ni pricing, free asset. Okay, save. So nanti kena kita akan import. So ada contoh ni nature starter kit kan. So boleh tengok. Lama ni 2016 ke atas. So boleh download dan kita boleh guna dalam kita punya asset nanti. Sebab Unity ni dia tak provide macam Unreal tu lah. So memang agak untuk 2021 ni memang agak sukar sikit lah nak dapatkan yang dalam yang ready made kan. Itu yang berlaku lah. Okay. Tapi mostly Unity ni kita coding dia pakai saya pakai script sama je biasa. Kita add je new script. Component scripting dia script. Okay. Visual script ni ataupun visual scripting kalau kita ada. Okay. So add component, mana script, contoh script kita.
Event system. Use input based on tu kan. Okay. Input tu. Scripting, new script. Okay, so the coding pakai Visual Studio. Dia boleh pakai, kalau kita ada compiler kita sendiri, dia akan pakai compiler kita sendiri. Kalau tidak, kita pakai kita punya yang tools yang dah ada. Okay, so Unity ni dia lebih kepada, dia macam banyak bergantung pada kita punya sendiri punya tools lah. Okay, so ini. Okay, tools yang kita ada sendiri. Kita kena start apa nak kena buat dan update kena buat apa. Okay, so you guys boleh tengok dalam bahagian help yang dekat apa YouTube tu. So you guys boleh tengok kat situ macam mana saya buat untuk few things lah. Okay, okay. Saya nak tunjuk yang dah siap buat. Boleh tak? Sekejap. Saya exit kejap. Don't save. Okay, mana Unity tadi? Unity Hub. Okay, this one. Ni guna platform 2020. Ni best bagus sikit lah. Okay, tadi version 2021. Ni 2020. Okay. So kita tengok sini ada banyak version yang kita boleh gunakan. So sebenarnya bukan bermaksud you guys kena sentiasa gunakan yang latest. Boleh je guna version yang 2020 untuk hasilkan game ataupun 2021. So kena biasakan dan juga tengoklah dekat bahagian kat internet tu dia punya yang help yang ada lah. So macam ni contoh yang dalam, okay, ni contoh yang dah dibuat lah. So ni macam saya tunjuk ni kan. Okay, contoh game. Okay, so template ni dulu ada tapi sekarang right now tak tahu mana kenapa dia tak ada, tak tahu. Okay. So, stop. Scene lagi pula dah. Okay, so itulah sebelum ringkas sedikit berkaitan dengan game engine, Unity dan juga Unreal. Untuk lain-lain tu you guys boleh tengok kat YouTube lah, kat saya punya channel, ataupun you guys boleh download dan juga belajar. Ada dia punya, orang kata apa, dia punya macam pembelajaran online dia. Ada yang free, so you guys boleh follow je, atau boleh ikut sini lah. Okay, dan so untuk kali ni itu saja buat masa ni. Dan jika ada sebarang soalan boleh saya buka lah pada you guys nak tanya apa-apa ke dan sebagainya. Dan okay, so next adalah pengumuman di mana so you guys kena submit you guys punya, sekejap okay, you guys punya project by 17 kan rasanya, 17 Julai 17 Jun. Okay, 17 Jun. Okay, kejap tengok. So gunakan link yang sudah ada. Okay, sekejap So make sure you guys punya wakil je submit dalam tu. Okay, so link pun dah ada. Okay, dan juga final exam melalui exam portal dah ada. Dan ingat jangan lupa benda ni final exam ni pada pukul 9 pagi 8/7 8 Julai pada hari Khamis. Okay, so dan juga dia punya project juga kena submit by
17 or before or by 17 Jun. Bila hari? Khamis kan. So sebagai tugas masa sampai Khamis ni lah buat. Kalau dah siap terus je submit. Okay, itu je tugas kamu, dah tak ada apa dah sangat. Lepas ni dah final exam dan juga presentation je minggu depan untuk projek kamu ni. Saya tengok dari segi apa kemahiran dan kebolehan kamu yang dibuat lah. Okay. Okay. So bukanlah soalan kalau juga nak tanya anything berkaitan dengan jabatan ke dan juga anything. Okay, sebab I'm as Jabatan Media Interaktif punya ketua jabatan, so selain daripada CGI pun juga boleh beritahu saya lah. Dia tak kisah pun tanya. Okay, ada apa-apa nak tanya berkaitan final exam ke exam? Tapi rasanya juga dah tahu kot buat final exam ni kan, exam portal kan dah pernah biasa kan. Okay, so ke tak biasa lagi? It depend lah. Okay, ada sepanjang soalan nak tanya? Okay, ini saya off lah sebab ni ingat nanti nak masukkan dalam YouTube. Ada? Tak ada sahabat tanya? Tak ada sahabat tanya, boleh WhatsApp saya kat 013-777-1180 okay, dan juga boleh juga nak tanya anything yang di luar topik pun tak apa, tak ada masalah. In term of jabatan ke, in term of nak macam mana ke dan sebagainya. Okay. So sehingga kita berjumpa lagi lah. So good luck you guys. Nanti lepas ni presentation minggu depan. Ingat masanya. Okay, kita menggunakan Microsoft Team ni. Kita present one by one lah. Kita akan buat by style. Kalau you guys nak tahu, Microsoft Team ni dia ada orang kata apa, breakout rooms. So breakout rooms yang risau. So kalau you guys present, kita akan gunakan breakout rooms tu. Okay. So dalam tu ada ahli you guys lah. Okay, saya tak pasti game ataupun mungkin kita buat open je, you guys present. Tapi rasanya maybe saya akan buat style breakout room supaya senang sikit. At least between you guys and juga ni ya, saya akan ikut by group tu lah. Dan saya harap you guys yang penting dalam nak survive this semester online ni dan adalah orang kata apa, just pastikan buat dengan baik je, okay? Buat yang baik dan juga jangan orang kata apa, nyerah kalah lah. Kita teruskan berusaha habis baik, okay? Dan insyaAllah in September maybe you guys can come to the campus dah lah. Dan hopefully sebab right now in terms of vaccination pun dah 4 juta. So maybe dalam bulan 7, 8 nanti dah, sebab right now dah dekat 200k sehari. 200k darab 10 hari dah 2 juta. 2 juta darab 3 dah 6 juta. So dalam 2 bulan, mungkin bulan 7, bulan 8 ni dah dekat 6 juta. 6 juta mungkin anggaran lah dalam 11 juta lah akan tercapai dalam bulan Ogos. Okay. So bulan 9 you guys masuk, ujung bulan 9 ni masuk masa untuk SEM yang baru. Hopefully dalam half of the Malaysia macam ni dah boleh. Dan bahkan you guys sendiri pun dah mungkin dah vaksin kan, dah boleh masuk. So dah, kita dah back to normal. Macam negara lain, macam ada kat Eropah tu dah macam back to normal dah. Hampir back to normal tapi masih ada pakai mask lah. Tapi dah back to normal, hampir back to normal. Dah boleh buka sini sana. Okay. Bahkan sepadan pun sikit dia buka. So bila dah ada herd community tu daripada semua dah vaksin semua, dan insyaAllah dia akan bagus lah. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi dan juga good luck for any other subject. Okay, so hopefully saya mendengarkan moban you guys, tak ada apa sangat yang berlaku dan anything you guys boleh tanya. Okay, terima kasih semua dan sehingga kita berjumpa lagi. Okay.